Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Saya ingin membawakan Anda, sahabat-sahabat semua, untuk menonton sidang media daripada YB Fahmi sebagai jurucakap Kerajaan Perpaduan. Memang mantap ya pengumuman ini dan juga pencerahan ya berkaitan dengan isu-isu terkini yang kita nampak banyak ya ditunggang oleh walaun-walaun tit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng tubuh katap ini dan sebagainya. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton bersama apakah pengumuman dan juga pencerahan-pencerahan terkini daripada YB Fahmi. Belajar atas bahasa Inggeris lepas Kerajaan Negeri Sarawak ada bantuan yang school. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih rakan-rakan media. Hari ini kita dalam majlis pelancaran inisiatif CSR Food Panda Malaysia yang amat saya alu-alukan. Mereka berhasrat untuk memberi sumbangan bakul makanan kepada 5,000 keluarga di seluruh negara, dan kita rakyat Malaysia yang ingin bersama membantu dalam kita membeli juadah ataupun pesanan melalui Food Panda boleh membuat sedemikian dengan menggunakan kod derma. Untuk maklumat lanjut boleh rujuk dengan rakan-rakan daripada Food Panda. Saya amat alu-alukan dan harapan saya ini akan sedikit sebanyak membantu terutama keluarga-keluarga yang mungkin sedang bersiap sedia untuk Aidilfitri yang akan kunjung tiba tidak lama lagi. Baik, ada apa-apa soalan rakan-rakan media? Silakan. Tanya soalan lain boleh YB? Open boleh. Okay, YB mungkin boleh komen sikit pasal pertukaran daripada ahli pembangkang berkaitan dengan draft pembangunan. Bawah sikit sorry supaya baik. Saya dapat dalam mesyuarat Jemaah Menteri baru-baru ini, Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri ada memberi penjelasan. Katanya tidak ada sebarang draft yang telah diberikan kepada pihak pembangkang dan tidak ada sebarang draft yang diterima daripada pihak pembangkang. Pertemuan beliau bersama wakil pembangkang termasuk ketua pembangkang baru-baru ini adalah sekadar untuk mendengar pandangan mengenai cadangan dan juga tawaran yang mungkin boleh diberikan bersama. Jadi tidak ada draft dokumen seperti yang disebut oleh ketua pembangkang dan juga seperti yang dilaporkan dalam sinar harian FMT yang dikatakan oleh ahli parlimen Ulu Terengganu, Datuk Rosul. Jadi saya boleh sahkan there is no draft seperti yang dimaksudkan. Yang telah berlaku setakat ini adalah perbincangan. Jadi saya pun tak pasti kenapa ketua pembangkang menggunakan perkataan draft. There is no draft. Jadi kepada ahli-ahli parlimen pembangkang boleh rujuk dengan ketua pembangkang, sahkan tidak ada draft seperti yang dimaksudkan. Tapi kita di peringkat Kerajaan Madani telah dalam Jemaah Menteri telah melakukan ataupun meneliti perbincangan ini. Ada beberapa tindakan susulan yang akan kita turuti, termasuk perbincangan kelak, bukan sekarang tapi kelak di peringkat majlis pimpinan bagi Kerajaan Madani. Agak bila tu mesyuarat di peringkat majlis pimpinan? Itu waktu ini kita belum mendapat apa-apa yang substantif daripada pihak pembangkang. Jadi kita kena back to the drawing board. Ya, jadi kalau ada ahli-ahli parlimen pembangkang yang merasakan perjalanan perbincangan ini agak lambat ataupun lembab, jangan salahkan pihak kerajaan. Kena tanya dengan ketua pembangkang kenapa ia lambat. YB berkenaan dengan seorang artis yang akan menyambung belajar IMA dalam Institut Perfilman. Jadi Ya. apa komen YB? Saya belum mendapat perincian kepada isu tersebut. InsyaAllah saya akan minta pejabat dan staf saya untuk meneliti dan kita akan bincang apakah yang boleh dibantu sekiranya bersesuaian dengan dan menepati syarat yang dituntut. Jadi saya akan teliti dulu kes ini. So, Kementerian YB terbuka ke untuk membantu? Saya kena kaji dulu, lihat apa yang boleh kita bantu. Ya, tapi saya faham memang kebiasaannya untuk sesiapa melanjutkan pelajaran dalam bidang seni, dalam sebarang bidang, sama ada perfilman, muzik, teater,
seni lukis dan sebagainya bukanlah satu usaha yang mudah ataupun murah. Jadi kita akan lihat apa yang boleh kita lakukan untuk bantu, insyaAllah. Tapi PRS Sabah macam mana? Kerjasama JRS dengan PH? Kita belum bincangkan. Saya di sini dan pada waktu ini juga mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat bagi Keadilan sedang berjalan. Tapi di peringkat Pakatan Harapan kita belum lagi mengadakan perbincangan yang terlalu mendalam. Masa itu masih ada, perbincangan itu berjalan dan di peringkat pimpinan tertinggi kita sedang meneliti dan sekiranya ada pengumuman satu masa nanti kita akan buat, insyaAllah. Ya saya. Ya saya. Saya kata syarikat penyedia aplikasi tak memberi sokongan yang diinginkan. Contoh, saya tak ada terima. Boleh elaborate? Saya tidak ada angka yang terkini dan saya telah minta pihak MCMC dan juga pihak kementerian untuk mendapatkan status yang terkini. Kerana sewaktu dilancarkan tempoh hari, dia adalah bersifat business to business. Jadi terpulang kepada setiap penyedia perkhidmatan e-hailing untuk negotiate dengan Telkom yang dirasakan sesuai dengan keperluan bagi riders syarikat masing-masing. Jadi setakat ini saya belum ada perincian perkara tersebut. Cuma saya ada terima permintaan juga daripada syarikat-syarikat kurier, bukan hanya yang mengusahakan pengantaran makanan, tapi lebih dari itu. Saya telah minta pihak MCMC untuk mengkaji kesesuaian untuk kita meluaskan package tersebut termasuk kepada syarikat-syarikat kurier juga. Baik, ada apa-apa soalan lain? YB on Padu, YB Rafizi has said that he will extend the deadline for the registration, but considering public skepticism and criticism to our government, will the government recommend that it be extended? Right now, we have more than 30 million data sets, or rather data sets on 30 million Malaysians, based on what has been pulled together from more than 217 government agencies and departments. So that provides a base in terms of data. But as YB Rafizi has also mentioned, the data might be a little bit outdated. So from 2022 or 2021, and the importance of the PADU system actually is to allow people to provide an update as of today. For example, if somebody in 2021 was living in Section 19 Shah Alam, but now they're living in Precinct 10 of Putrajaya. So this is a material change which may not be yet captured in some of the data. So PADU enables that person to make that update personally, and this is something which is encouraged. We have received, actually, when you look at the data, the Sarawak government has assisted tremendously, which was why, as particularly in the first 2 months, the numbers recorded in Sarawak was very, very high compared to some of the other states. So I'm made to understand that there will be a meeting between the Secretary General of the Ministry of Economy with the State Secretary of Sarawak tomorrow. And there will be, insyaAllah, Perdana Menteri akan ke Sarawak pada 30 hari bulan Mac. Jadi saya percaya perbincangan itu akan diteruskan. Masa yang sama, ingin saya tegaskan, rakyat Malaysia amnya boleh terus mendaftar dalam sistem PADU. Saya telah I've completed all of my information. Ya, jadi saya sarankan dan galakkan, kerana seperti yang ada disebut oleh Yang Berhormat Rafizi, kerajaan sedang meneliti kemungkinan memberi bantuan secara bulanan, dan ini memerlukan mereka yang mendaftar dengan sistem PADU. Jadi kalau nak mendapatkan bantuan bulanan itu, kita sarankan daftar dengan sistem PADU. Jadi inilah saranan yang kita berikan pada hari ini. Terima kasih. Thank you everyone. Alright, sahabat-sahabat semua, itu dia sekali lagi ialah berkaitan dengan sistem PADU.
ya, yang mana YB Rafizi Ramli dan Perdana Menteri akan turun ke Sarawak. Ya, ini kerana sebenarnya satu kenyataan daripada seorang Esko Kerajaan Negeri Sarawak yang pada pandangan saya adalah satu kenyataan yang tidak bertimbang rasa, sahabat-sahabat semua, ya, dan tidak bertanggungjawab. Ya, kalau beliau tidak mau isi, kenapa beliau perlu nyatakan sebegitu rupa, ya? Ya, khususnya bantuan yang diberikan ini bukannya kepada esko-esko yang mempunyai gaji puluhan ribu, belasan ribu setiap bulan, tapi ya khususnya khas kepada warga ataupun rakyat Malaysia yang gaji mungkin di bawah par ataupun setakat 1,500, 2,000, 3,000, tetapi perbelanjaan yang begitu banyak mungkin kerana anak-anak yang ramai, ya, dengan komitmen yang tinggi dan sebagainya. Jadi saya sendiri juga telah pun komplit, ya, mengisi padu ini. Sebenarnya apabila saya masuk ke dalam sistem padu ini, sahabat-sahabat semua, saya agak terkejut, ya, sebab semua maklumat saya sebenarnya sudah ada di dalam maklumat itu. Cuma ada beberapa bahagian, ya, yang perlu kita update. Antaranya alamat terkini. Kalau sebelum ini alamat saya berada di satu daerah, ya, jauh daripada tempat di mana saya tinggal. Jadi saya perlu update alamat tersebut, dan begitu juga dengan perbelanjaan gaji dan juga perbelanjaan bulanan. Jadi kalau dalam itu saya tulis 2,000, ya, perbelanjaan bulanan itu ada bayar kereta, bayar insurans setiap bulan, bayar rumah, bayar sekolah, kesihatan dan sebagainya. Jadi apabila ditolak-tolak, sahabat semua, bakinya cuma ada dalam sekadar 300, ya, begitu. Jadi ini sebenarnya yang cuba disampaikan oleh YB Rafizi Ramli, ya, baki 300 itu memungkinkan kita untuk mendapat bantuan, ya, subsidi dan sebagainya. Tetapi kerana ketidakbertanggungjawaban daripada seorang pemimpin Esko Kerajaan Negeri Sarawak ini, yang saya pasti beliau sendiri tidak masuk dalam sistem itu. Kerana itu beliau sendiri tidak faham. Kalau beliau faham sebenarnya, beliau tidak akan berkata seperti itu. Malah dikatakannya juga, account bank juga turut diminta. Tapi perkara ini adalah satu perkara yang biasa. Kalau kita isi Shopee, ya, untuk kita membuat bayaran secara online, kita masukkan kita punya details, ya, bank apa, lepas tu kita masukkan kita punya account dan sebagainya. Ya, Shopee ini adalah syarikat swasta, bukannya kerajaan. Selain itu Google, apalagi dan macam-macam lagi sebenarnya, ya, yang kita masukkan soal pribadi ataupun account bank kita. Tapi kenapa hari ini, ya, yang Shopee itu adalah swasta yang tidak terjamin kita punya maklumat, sedangkan hari ini padu ini dijaga oleh pihak kerajaan sendiri. Kenapa mereka menganggap sistem padu ini tidak selamat, sahabat-sahabat semua? Jadi ini kerana sebenarnya mereka prejudis dan mereka sendiri tidak memahami, ya, dengan konsep sistem padu ini. Kerana mereka belum masuk dalam sistem itu. Percayalah, ya, banyak mengatakan, terutamanya pembangkang, katanya terlalu banyak maklumat yang diperoleh. Sebenarnya tidak banyak. Sebab hanya setengah maklumat itu saja yang kita perlu kemas kini. Yang lain itu sebenarnya semua sudah ada di dalam sistem itu. Contoh pekerjaan. Ya, pekerjaan kalau kita sebelum ini mungkin sebagai kerani, apabila sekarang ini mungkin kita jadi accountant. Jadi pekerjaan itu harus diupdate dengan kadar gaji dan sebagainya. Kecuali, ya, kecuali sahabat-sahabat semua, ada di antara kita yang mungkin gaji yang besar tapi tidak mau isi bahagian itu kerana takut, ya, takut untuk diketahui betapa besarnya gaji, adanya kereta mewah, rumah besar dan sebagainya. Mungkin adakah itu antara sebab penyebab, ya, ada di antara mereka yang mahu, ya, ataupun tidak mengisi sistem padu ini. Jadi anda sendiri menilainya, sahabat-sahabat semua. Jangan sehingga bulan depan ataupun beberapa bulan ini apabila bantuan bulanan diberikan, anda pula tergaru kepala kerana tidak mendapat. Kerana apa? Tidak memberikan update dan sebagainya dalam sistem padu itu. Ini pandangan saya, sahabat semua, yang sudah habis update komplit di sistem padu. Bagaimana pula dengan anda? Ada sesiapa yang sudah isi? Mungkin anda boleh berikan pengalaman anda, ya, di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.